Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya ni Muhammad Safidhan bin Aziz daripada kumpulan 8 insya-Allah akan membentangkan pemakaian kaedah ad-darar yuzal dalam isu istihalah di antara mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hanafi di Malaysia. Jadi saya akan membentangkan konsep ad-darar yuzal yang pertama dan akan diteruskan oleh kawan-kawan saya istihalah, pendekatan mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi berkenaan dengan istihalah, pemakaiannya di Malaysia dan juga kesimpulannya. Jadi yang pertama konsep ad-darar yuzal. Diriwayatkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La darara wa la dirara." Yang mana maksudnya tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh membalas mudarat dengan mudarat. Riwayat Ibnu Majah. Jadi untuk pengetahuan semua apa kaedah ad-darar yuzal ini datangnya daripada hadis inilah. Yang mana ulama kebanyakan ulama berpendapat bahawa darar dan juga dirar itu membawa makna yang berbeza dan ada juga berpendapat bahawa maknanya sama tapi kebanyakan mengatakan berbezalah. Jadi apakah itu perbezaan antara darar dan juga dirar? Darar ini melakukan kemudaratan kepada manusia lain secara mutlak. Yang ini sebagai contohlah kita sebagai seorang manusia tiba-tiba memukul memberikan kemudaratan kepada manusia lain tanpa sebab, maka itu adalah secara mutlak. Manakala dirar pula melakukan kemudaratan kepada manusia lain atas alasan membalas balik. Katakanlah kita dipukul, maka kita pukul balik. Itu adalah contoh dirar. Jadi kaedah ini menyatakan bahawa kemudaratan haruslah dihilangkan sama ada ia sebelum atau selepas sesuatu berlaku kerana mencegah itu lebih baik daripada mengubati. Oleh yang demikian dengan beranggapan bahawa kemudaratan itu pasti akan berlaku, kita perlulah menggunakan pakai kaedah ad-darar yuzal, yakni menghilangkan kemudaratan tersebut. Yang mana kaedah ad-darar yuzal ini bila mana kita study dan kita dapati bahawa kemudaratan itu pasti akan berlaku, tidak kiralah sebelum ataupun selepas satu kejadian itu, maka kita haruslah menggunakan kaedah ad-darar yuzani, iaitu menghilangkan kemudaratan itu. Maka perlulah kita menggunakan kaedah ini. Jadi antara kaedah terbitan yang timbul daripada ad-darar yuzani adalah beberapa, yang pertama ad-darurat tubi'ul mahzurat. Yang mana maksudnya kemudaratan mengharuskan tegahan. Sebagai contoh, bila mana seorang itu dalam keadaan yang terdesak, dalam keadaan darurat, jika dia tidak berbuat sesuatu maka dia akan mati. Contohnya tak ada minuman, yang mana jika dia tidak minum dia akan mati kedahagaan. Maka diharuskanlah baginya minum minuman yang haram, contohnya arak. Jika masa tu ada arak lah, diharuskan minum arak itu disebabkan oleh kemudaratan yang ada pada dia lah. Yang seterusnya sekali adalah ma ubiha lid-darurah yuqaddaru biqadariha. Apa yang dibenarkan kerana darurat adalah berkadarkan darurat itu. Yang mana nak bagi contohnya seperti mana yang sebelum ni, ad-darurat tubi'ul mahzurat. Bila mana contohlah seorang itu dalam tempat yang tak ada air, tapi masa tu ada arak sahaja. Jika dia tak minum dia akan mati. Maka diharuskan baginya melakukan perkara yang haram itu, minum arak. Tetapi sekadar untuk menghilangkan kemudaratan itu, sekadar untuk menghilangkan dahaga itu. Jika hilang dahaga maka kembalilah hukum haram tadi kembali kepada arak. Jadi ma ubihu lid-darurah yuqaddaru biqadriha ni menghadkan, mengkhususkan kaedah, memberi hadlah kepada kaedah ad-darurat tubi'ul mahzurat. Jadi seterusnya ad-darar la yuzal bid-darar. Kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan, yang mana jika kita nak menghilangkan kemudaratan dengan kemudaratan yang lain, sama ada ia sama skalanya ataupun lebih besar skala dia, maka tidak ada maknalah kita menggunakan kaedah ad-darar yuzal ni, kerana objektifnya untuk menghilangkan kemudaratan itulah tidak tercapai. Jadi seterusnya darul mafasid aula min jalbi masalih. Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil kemaslahatan. Dapat kita lihat bahawa syarak kita lebih mengutamakan menghilangkan kemudaratan daripada kita mengambil kemaslahatan. Seperti contoh berkenaan dengan arak, yang mana arak itu ada kebaikan dan juga keburukannya, tapi disebabkan oleh keburukan yang lebih besar daripada kebaikannya maka diharamkan arak itu. Ini adalah contoh penggunaan kaedah darul mafasid aula min jalbi masalih. Dan terakhir sekali al-hajah tunazzilu manzalah ad-darurah. Keperluan ditentukan berlandaskan dengan darurat. Yang mana jika seseorang itu keperluannya mendesak sehingga mencapai tahap darurat, maka diharuskan dia melakukan perkara-perkara yang diharamkan. Maka pada waktu itu perkara yang haram jadi harus bagi dia, tapi sekadar menghilangkan darurat sahaja. Jadi itu adalah antara konsep ad-darar yuzal. Saya teruskan kepada member saya, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adib Syamsuddin dan saya akan bentang tajuk istihalah.
Okey, apakah itu istihala? Definisi istihala, daripada bahasa adalah berasal dari akar kata hal yang bermaksud berubah atau pertukaran. Manakala dari segi istilah pula bermaksud perubahan dan pertukaran sesuatu bahan asal kepada bahan yang lain yang meliputi aspek fizikal dan sifatnya. Okey, keadaan istihala. Istihala terbahagi pada 3 bahagian iaitu ada 2 perubahan yang berlaku iaitu perubahan fizikal dan kandungan. Okey, yang kedua pula adalah perubahan fizikal sahaja dan ketiga adalah perubahan kandungan sahaja. Okay, seterusnya penerangan keadaan istihalah iaitu penerangan kepada ketiga-tiga keadaan tadi. Okey, yang pertama sekali contoh dia perubahan fizikal dan kandungan iaitu keadaan fizikal dan kandungan dia akan berubah daripada bahan asal kepada bahan akhir berubah fizikal dan kandungan. Okey, contohnya darah kijang menjadi kasturi. Okey. Yang kedua pula adalah bangkai yang terjatuh ke dalam laut dan berubah menjadi garam. Okey, maksud daripada sini, okay, contohlah bayangkan ada satu bangkai haiwan yang terjatuh ke dalam laut dan dia berubah menjadi garam sedikit demi sedikit sebab dia terurai. Okey, seterusnya perubahan fizikal. Contohnya kulit binatang selain anjing dan khinzir selepas proses penyamakan. Okey, kulit binatang ni haram digunakan kalau tak disamak. Kalau tak disamak ianya haram digunakan. Tapi selepas disamak, dia ada perubahan fizikal iaitu jadi lagi bersih lah. Tapi kandungan dia sama sahaja. Okay, daripada situ adalah perubahan fizikal. Seterusnya perubahan kandungan iaitu contohnya arak yang diubah menjadi cuka. Okey, dalam kes ni sebab arak tu dia masih lagi dalam keadaan cair tetapi kita tidak dapat tahu kandungan dia berbeza. Tapi dia still dalam keadaan cecair. Okey. Kita akan tengok seterusnya, kita akan pergi lebih lanjut seterusnya iaitu dalam pembahagian istihalah. Okay, istihalah terbagi kepada dua iaitu istihalah sahihah dengan istihalah fasidah. Iaitu istihalah sahihah bermaksud perubahan yang diterima manakala istihalah fasidah bermaksud perubahan yang rosak. Okay, kita akan tengok istihalah sahihah. Apakah istihalah sahihah? Apa yang ada dalam istihalah sahihah? Okey, salah satu proses dalam istihalah sahihah adalah yang pertama sekali dia adalah bahan asal yang halal, kemudian dia dicampurkan dengan ejen perubahan yang halal, kemudian bahan akhir dia juga adalah bahan yang halal. Okey, kita boleh nampak keadaan proses ini berlaku ketika nak buat berbola ikan atau berbola udang. Ketika dalam proses berbola ikan dan berbola udang, ada satu enzim yang dicampur bersama dengan dough yang halal untuk menghasilkannya. Okey, seterusnya yang pertama sekali yang kedua bahan asal dia adalah haram, kemudian dicampurkan dengan ejen perubahan yang halal, kemudian proses seterusnya yang terakhir adalah bahan akhir yang halal. Okey, proses ni terjadi kita boleh nampak dekat haiwan yang haram, contohnya seperti khinzir yang jatuh ke dalam laut. Yang bila dia jatuh ke dalam laut tu garam yang terhasil daripada peruraian daging khinzir tadi adalah menjadi halal. Okey, dalam kes ni ejen perubahan tu terdapat di dalam laut. Dia diurai oleh mikroorganisme yang ada dalam laut. Okey, yang terakhir dalam proses istihalah sahihah adalah yang ketiga. Dia bermula dengan bahan asal yang halal, kemudian dicampur dengan ejen perubahan yang haram. Tapi akhirnya proses perubahan dia adalah halal. Bahan akhir dia adalah halal. Okey, dalam kes ni, sebab contoh dia adalah pohon buah-buahan. Okey, pohon buah-buahan tapi kita gunakan baja je. Kita gunakan baja yang haram supaya pokok tu tumbuh dengan lagi sihat lah. Sebab apa-apa najis haiwan memang sesuai menjadi baja kepada apa-apa tumbuhan. Okay, daripada sini agak straightforward lah. Okay, seterusnya kita tengok kepada istihalah fasidah. Iaitu perubahan yang rosak.
Okay, apa yang jadi kat sini? Yang pertama sekali adalah bahan asal yang halal, kemudian dicampur dengan ejen perubahan yang halal, kemudian tiba-tiba dia jadi bahan akhir yang haram. Okey, kita boleh nampak dekat sini contohnya adalah pemprosesan buah anggur yang menjadi arak. Okey, dalam kes ni adalah bahan asal dia adalah buah anggur yang halal untuk kita makan, iaitu adalah buah sajalah. Kemudian ejen perubahan dia hanyalah tapai. Dia proses penapaian yang masih lagi halal. Tetapi apabila ia sudah ditapai, kemudian ia mengeluarkan satu enzim yang menyebabkan kita mabuk. Senang cerita alkohol lah. Ah, Bila dia jadi alkohol tu dan ia menjadi memabukkan dan menjadi bahan yang haram. Okey, yang seterusnya adalah yang kedua adalah bahan asal yang halal kemudian dicampur dengan ejen perubahan yang haram. Okey, kemudian bahan akhir dia, hasil dia adalah haram. Okey, contohnya adalah penghasilan sosis, daging atau keju yang menggunakan enzim yang bersumberkan darah haiwan. Okey, kes di dalam ni, kenapa dia menjadi haram? Kerana dalam makanan itu masih terdapat darah haiwan tersebut, iaitu benda yang haram lah untuk kita makan. Okay, apa bezanya dengan kes pohon buah-buahan ni? Sebab dia menggunakan enjin perubahan yang haram juga. Tapi bahan akhir dia adalah halal. Okey, kita akan tengok dekat bahan akhir dia. Sama ada bahan akhir dia ada apa-apa yang haram ke tak dalam isi kandungan dia. Sebab bila dalam penghasilan sausage ini, dia menggunakan enzim dalam darah haiwan. Okey, dia punya akhir dia, produk dia akan ada sisa-sisa darah haiwan tu juga. Dan itulah adalah punca kenapa produk tersebut menjadi haram. Okey, seterusnya saya akan serahkan kepada kawan saya untuk pembentangan pendekatan mazhab Syafi'i. Saya Muhammad Arif akan membentangkan tentang pendekatan mazhab Syafi'i berkaitan dengan istihalah. Jadi secara ringkasnya, mazhab Syafi'i ini berpegang bahawa bahan-bahan yang dikategorikan sebagai najis tidak boleh berubah menjadi bahan yang halal kecuali dalam 3 perkara sahaja. Yang pertama, arak berubah menjadi cuka secara alami, secara semula jadi. Yang kedua, kulit daripada bangkai haiwan kecuali khinzir dan anjing boleh menjadi suci selepas melalui proses samak. Dan yang ketiga adalah perubahan dari satu bahan menjadi haiwan seperti bangkai haiwan berubah menjadi ulat, iaitu pembentukan satu bentuk kehidupan baru. Seterusnya, ini adalah dalil mazhab Syafi'i berkaitan dengan arak, yang mana secara ringkasnya jika arak itu tidak dimasukkan sesuatu bahan ke dalamnya, maka arak itu suci. Walaupun ia bertukar atau diubah tempat letaknya daripada cahaya kepada teduh atau sebaliknya. Dan jika arak itu menjadi cuka disebabkan percampuran bahan tambah walaupun tidak memberi kesan atau dibuang bahan tambah itu sebelum menjadi cuka, maka ia menjadi najis. Seterusnya adalah dalil berkaitan dengan samak. Jadi dalil berkaitan samak ini dikecualikan anjing dan babi adalah kerana kedua binatang ini najis pada ketika hidupnya. Berbeza dengan binatang lain yang suci pada ketika hidup. Jadi berdasarkan dua hadis bawah ini, yang mana hadis yang kedua ini artinya dari Salamah bin Al-Muhabbiq radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, samak kulit bangkai dapat menyucikannya. Yang mana kulit bangkai sahaja yang dapat menyucikannya, bukan ini tidak termasuk daripada anjing dan babi. Seterusnya adalah dalil untuk bangkai yang bertukar menjadi ulat. Jadi huraian dalam petikan Arab ini, yang mana maksudnya sesuatu yang menjadi binatang seperti cacing, ulat yang timbul dari zat yang najis walaupun mughalazah, kerana cacing ulat tersebut tidak tercipta dari zat mughalazah, akan tetapi timbul di dalamnya seperti ulat atau ulat cuka, dia tidak tercipta dari zatnya, akan tetapi timbul di dalamnya. Maksudnya di sini tidak tercipta dari zatnya yang menyebabkan dan timbul di dalamnya yang menyebabkan semua binatang atau semua bangkai yang menjadi ulat boleh
adalah dibenarkan. Seterusnya adalah hujah mazhab Syafi'i mengenai istilah berkaitan najis. Ini adalah hujahnya. Yang pertama, larangan baginda tentang najis yang dimakan oleh haiwan ternakan. Itu memakan haiwan jalalah lah. Haiwan jalalah yang memakan najis. Jadi walaupun haiwan jalalah ni makan najis, walaupun dia menjadi susu dan daging menerusi proses istilah, tetap juga diharamkan untuk kita makan susunya dan dagingnya. Jadi ini adalah hujah yang menyokong yang mana istilah tidak boleh berlaku pada najis kecuali 3 perkara yang disebutkan tadi. Seterusnya adalah proses istilah tidak terjadi secara sempurna. Okey, dalam proses istilah, perubahan yang berlaku terhadap ain najis adalah tidak menyeluruh. Ia hanya berlaku pada sifat dan bentuk fizikal najis, sedangkan jisim masih wujud dan kekal dalam produk yang baru itu. Ini bermakna juzuk najis tersebut seperti molekul atau atom masih wujud dalam dan boleh dikenal pasti menerusi teknik alat teknologi moden yang mampu mengesan zat najis. Itu saja daripada saya dan saya akan memberikan kepada kawan saya yang seterusnya. Untuk poin yang seterusnya, saya Ahmad Baihaqi dan Muhammad Mufti akan menerangkan tentang pendekatan mazhab Hanafi, iaitu istilah dalam konsep mazhab Hanafi. Okey, seterusnya konsep istilah mengikut mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi antara mazhab yang meluaskan skop istilah dalam skop yang lebih umum dan terbuka serta lebih meluas. Okey, antara contoh konsep istilah mengikut mazhab Hanafi yang pertama adalah arak menjadi cuka. Di sini mengikut mazhab Hanafi, arak berubah menjadi cuka tanpa ada percakapan dalam kalangan ulama mazhab Hanafi sendiri, sama ada arak tersebut dari segi bentuk semula jadi ataupun buatan manusia. Okay, baiklah, untuk contoh yang kedua pula tentang babi dan bangkai. Babi dan bangkai yang terjatuh ke dalam lautan garam. Okay, kiranya najis terjatuh ke dalam lautan garam yang merupakan ejen perubahan, maka hasilnya akan menjadi halal. Okey, untuk contoh yang ketiga pula adalah tentang minyak yang najis. Okay. Minyak yang najis apabila dicampurkan ke dalam bahan sabun adalah bersih. Okey, seterusnya pula ada penerangan istilah dalam mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi yang kita tahu dia meluaskan skop istilah ni pada skop yang lebih meluas, terbuka dan lebih umum. Okay. Berikut adalah 4 alasan yang digunakan oleh mazhab Hanafi dari segi konteks istilah. Okay. Alasan pertama adalah kiranya sifat-sifat najis sudah hilang dari bahan asal, maka hukumnya juga turut berubah menjadi halal. Okey. Bagi alasan yang kedua pula, kias proses istihalah dengan proses menyamak kulit haiwan yang bernajis. Okay, alasan yang ketiga adalah hilangnya zat najis daripada bahan asal, dan alasan yang terakhir sekali adalah kias ke atas istihalah arak secara semula jadi kepada cuka dengan persamaan dari sudut perubahan dan pertukaran hakikat, iaitu sifat dan struktur. Okay, baiklah, berikut adalah alasan-alasan yang digunakan oleh mazhab Hanafi bagi menerangkan istihalah. Okay. Seterusnya saya menyerahkan kepada pembentang yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mukriyah PB Mazli dan saya akan membentangkan bahagian saya, iaitu contoh pemakaian al-daral yuzal dalam isu istihalah di Malaysia. Okey, hasil daripada kajian kami telah mengumpulkan 2 contoh istihalah yang telah dipakai yang menjadi isu di Malaysia. Okey, pertama sekali, gelatin dalam ubat. Gelatin dalam ubat ni, kita tahu gelatin ni adalah satu makanan yang lut sinar dan tiada rasa yang digunakan dalam produk makanan dan ubat-ubatan. Okey. Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kemasan telah memutuskan bahawa penggunaan gelatin dalam ubat pada masa sekarang adalah diharuskan kerana darurat. Sekiranya telah ada bahan halal yang dapat menahan ubat daripada cepat rosak, ada bahan lain atau alternatif, maka penggunaan gelatin dalam ubat
tidak lagi diharuskan. Okey. Gelatin ni kita tahu daripada kajian daripada JAKIM, kebanyakan gelatin ni 44% daripada babi, khinzir atau babi, 28% daripada tulang lembu dan 27% daripada tulang-tulang haiwan yang lain dan 1 lagi peratus daripada tumbuh-tumbuhan. Jadi isu dia sebab ada khinzir lah daripada gelatin ni. Okey, kalau ia menjadi harus kerana darurat. Okey, kalau kita tahu darurat ni dia keadaan di mana ia boleh mengancam nyawa seseorang, di mana ia boleh membawa kepada kematian. Maka Muzakarah telah memutuskan perkara ini harus kerana ubat-ubatan adalah sesuatu yang boleh menyelamatkan, dan jika tak ada ubat ni, contohnya sesuatu penyakit memerlukan satu ubat dan ubat itu telah dibuat daripada gelatin babi, maka harus, jika tak ada alternatif lain lah. Okay. Gelatin dalam ubat ni dia dikira istihalah fasidah daripada perkataan fasid yang mana bercampur. Di sini bahawa sesuatu perkara yang halal telah bercampur dengan sesuatu yang haram, maka jadi haram. Akan tetapi kerana keadaan darurat ia menjadi halal. Menjadi halal kerana dah menjadi halal dan harus. Okey. Kedua, suntikan highly purified insulin daripada babi. Okey, insulin ni pula adalah sesuatu yang kita setiap manusia ada, yang dirembeskan oleh pankreas dan untuk mengawal kadar gula di dalam badan kita. Akan tetapi apabila pankreas rosak, insulin tidak dapat dirembeskan, maka pesakit kencing manis perlu menyuntik sendiri insulin untuk mengawal kadar gula mereka agar tidak mendapat kencing manis dan membawa kepada kematian. Jadi isunya highly purified insulin ni daripada babi. So Muzakarah Jawatan Kuasa telah memutuskan hukum menyuntik insulin daripada najlis mughalazah bagi tujuan perubatan pesakit kencing manis adalah harus kerana darurat. Sebab kencing manis ni boleh bawa kepada kematian. Begitu juga hukuman bagi mereka yang menjalankan penyuntikannya. Okey, ni pun Majlis Muzakarah telah memutuskan fatwa ni berdasarkan oleh dua kajian mazhab yang telah kami telah kami kaji, iaitu mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi memandang isu istilah ni dengan lebih terbuka. Maka apabila sesuatu yang terjadi, apabila sesuatu yang perubahan sesuatu daripada semula jadi atau secara manusia, tanpa tangan manusia sendiri, harus perubahan dia adalah harus dan boleh dipakai. Akan tetapi mazhab Syafi'i memandang isu istilah ni dengan lebih terperinci dan lebih kuli, menyeluruh, mengatakan bahawa setiap yang haram tidak boleh bertukar kepada menjadi harus, kecuali dua perkara, iaitu satu kulit binatang yang disamat dan kedua arak apabila bertukar menjadi cuka dengan sendiri, maka ia dianggap bersih dengan sebab itu. Akan tetapi mazhab Syafi'i menganggap sesuatu perkara yang haram itu menjadi harus jika berlakunya darurat. Jadi kesimpulannya, sesuatu istihala ni yang haram asal pada isinya boleh jadi harus, boleh menjadi harus jika berlakunya darurat. Okay, sekian saja daripada saya. Terima kasih. Jadi insya-Allah sebagai kesimpulan dapat kita fahamilah daripada kaedah istihalah ini, ada ulama yang mana mengharuskan penggunaan istihalah dan ada juga ulama yang tidak mengharuskan. Ada juga contohnya ulama Imam Syafi'i yang mana dia menyempitkanlah skop istihalah, manakala mazhab Hanafi contohnya dia meluaskan lagi skop istihalah. Tapi bila mana berdepan dengan kemudaratan, maka yang ditegahkan itu, apa yang tidak dibenarkan itu menjadi keharusan bila mana datang mudarat. Inilah nak dikatakan penggunaan ad-darar yuzal ini
menjadi satu keharusanlah bagi menghilangkan kemudaratan. Bila datang kemudaratan itu, maka haruslah perkara yang ditegah. Betapa pentingnya kaedah ad-darar yuzal ini dalam kehidupan seharian kita, walaupun kadang-kadang kita tak sedar akan kehadiran kaedah ini. Jadi insya-Allah semoga apa yang dapat kita pelajari daripada hari ini dapat kita fahami dan kita sebarkan kepada masyarakat insya-Allah dan memberi manfaat kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.